Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 24 Ramadan. Saya menerima satu maklumat sulit yang paling dahsyat. PMX akan digulingkan dari pintu belakang oleh banduan bosku. Ini adalah intelligent information yang cukup panas, yang cukup bahaya. Sudah tiba masanya untuk sama-sama kita kemaskini status quo percaturan real politik Malaysia di Putrajaya. Saya yakin ramai yang tidak akan percaya dengan pendedahan panas ini. Dan saya juga mengharapkan anda semua tidak percaya dengan maklumat sulit panas ini. Kerana sememangnya, kalau anda semua perasan, pasukan politik banduan bosku sedang merancang dan mencatur politik deep state baru untuk menggulingkan PMX di Putrajaya. Pakcik-makcik Otok Arung yang dirahmati Allah, semua orang tidak tahu rahsia ini. Dan rahsia ini perlu saya kongsi agar kita tidak terlepas daripada percaturan kuasa Malaysia. Supaya tidak ada orang yang ketinggalan kereta api dan tiba-tiba terkejut badak selepas hari raya. Berdasarkan perisikan maklumat, banduan bosku bersama orang-orangnya sedang sibuk membuat satu wayang politik dan gimmick politik untuk menggulingkan kerajaan PMX di seluruh negara. Bagaimana perkara ini dicatur? Pertama, isu kekemat dan isu kalimah Allah. Ini adalah salah satu senjata politik deep state yang disusun atur dengan cukup licik oleh banduan bosku dan konco-konconya di belakang tabir percaturan kuasa Malaysia. Kartel politik banduan bosku di dalam UMNO bermain propaganda dan polemik politik dengan menunggang isu kekemat dan isu kalimah Allah bagi mensabotaj kerajaan PMX dan kerajaan agung di Putrajaya. Akan tetapi, isu ini gagal untuk menggulingkan kerajaan Anwar dan kerajaan agung kerana ia dapat dihidu sebagai salah satu modus operandi dan taktik kotor untuk mengalihkan isu kes rompakan 1MDB bosku. Dalam masa yang sama, isu kekemat dan isu kalimah Allah ini ditunggang habis-habisan secara politik sebagai senjata serampang dua mata
untuk banduan bosku memecah belahkan kerajaan PMX, Kerajaan Agong, menggunakan isu agama, isu perkauman, isu kekemat, isu kalimah Allah, agar banduan bosku boleh menggulingkan PMX dari belakang pintu penjara kajang. Malangnya, PMX dan Kerajaan Agong tidak mahu ikut rentak banduan bosku dan konco-konconya yang sebahagiannya adalah kartel politik bosku dalam UMNO untuk mempolitikkan isu kekemat dan isu kalimah Allah itu pada stoking kaki. Setelah kes itu dibuka dalam Mahkamah Malaysia baru-baru ini, PMX dan Agong ke-17 menganggap isu ini selesai. Kemarin Tauke Kekemat datang menghadap di hadapan Agong ke-17 memohon ampun kepada Agong dan umat Islam di Malaysia. Dan Tauke Kekemat berjanji untuk tidak mengulangi isu agama resis ini menghina kalimah Allah dalam Malaysia. Tindakan Agong cukup bijak dalam hal ini untuk meminimumkan damage perpecahan agama, perpecahan kaum yang boleh menggulingkan Kerajaan Agong, Kerajaan PMX di Putrajaya. Agong membuat happy ending untuk kestabilan Kerajaan Baginda dan Kerajaan Anwar, sehingga isu kekemat dan isu kalimah Allah ini selesai sekelip mata. Apabila ia selesai, maka skandal kekemat dan isu kalimah Allah ini dapat menghalang pertumpahan darah seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang lalu. Kerana sememangnya isu kekemat dan isu kalimah Allah itu nyaris-nyaris membawa kepada pertumpahan darah, perpecahan kaum dan perpecahan agama dalam kerajaan Malaysia. Parti-parti politik Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong hampir berpecah belah dan hampir tumbang kerana isu kekemat dan isu kalimah Allah itu. Tetapi bijaknya PMX, cerdiknya Agong ke-17 ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, mereka berjaya bermain tarik rambut dalam tepung tanpa berselerak. Secara rasmi, game politik deep state menggunakan isu kalimah Allah dan isu kekemat gagal memecah belahkan semua parti di dalam kerajaan perpaduan dalam Kerajaan Agong, sehingga Anwar gagal untuk digulingkan oleh kartel politik banduan bosku dalam Malaysia. Kedua, isu pengampunan diraja yang dipohon oleh banduan bosku adalah salah satu senjata paling ampuh yang digunakan sebagai trump card oleh bosku untuk gulingkan PMX di Putrajaya. Ramai orang tidak perasan
Permohonan pengampunan diraja oleh bosku itu adalah untuk menggulingkan PMX di Putrajaya. Tetapi sekali lagi ia gagal untuk mensabotaj kerajaan PMX untuk tahun 2024. Lembaga Pengampunan Diraja mengumumkan secara rasmi banduan bosku tidak layak untuk dapat pengampunan penuh dan tidak layak untuk keluar dari penjara Kajang. Maka kesannya Anwar Ibrahim berjaya meminimumkan impak negatif isu pengampunan diraja ke atas banduan bosku yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan PMX di Putrajaya. Geniusnya politik Anwar Ibrahim ini adalah beliau cukup kenal siapakah musuh politik sebenarnya. Maka Anwar Ibrahim dapat menghidu permohonan pengampunan diraja oleh bosku adalah perangkap untuk PMX digulingkan di Putrajaya lebih awal sebelum PRU 16. Oleh hal demikian, kerajaan PMX bersama Peguam Negara, bersama Kerajaan Agung dan juga Menteri Wilayah Persekutuan memutuskan secara syura, secara kolektif bahawa bosku hanya dapat diskaun 50% sahaja dan perlu menghabiskan hukuman penjara sehingga tahun 2028. Malah, Menteri Dalam Negeri berjaya menyelamatkan kedudukan PMX di Putrajaya sehingga gagal digulingkan oleh banduan bosku dari penjara Kajang dengan mengumumkan secara rasmi banduan bosku tidak layak untuk keluar dari penjara Kajang dan tidak tersenarai sebagai banduan yang boleh dikurung dan ditahan di dalam rumah banduan bosku. Menteri Dalam Negeri menggunakan kuasanya bahawa banduan bosku kekal berada dalam penjara Kajang. Kalau diteliti dan diamati, PMX mempunyai backup plan untuk memastikan kerajaan beliau tidak digulingkan sebelum Hari Raya atau selepas Hari Raya tahun ini. PMX melantik orangnya sendiri untuk menjadi Menteri Wilayah Persekutuan bagi menolak permohonan pengampunan diraja secara penuh yang dipohon oleh banduan bosku dan konco-konconya di negara ini. PMX melantik orang kuatnya dalam Jabatan Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang untuk menolak permohonan pengampunan penuh oleh banduan bosku dalam penjara Kajang. PMX melantik orang kuatnya yang sangat setia dengan beliau, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution menjadi Menteri Dalam Negeri yang mempunyai kuasa besar untuk memastikan banduan bosku kekal dalam penjara Kajang. Sehubungan dengan itu, strategi banduan bosku memohon pengampunan diraja untuk memerangkap PMX bagi menggulingkan kerajaan Anwar Ibrahim
gagal juga untuk tahun 2024. Apabila banduan bosku kekal dalam penjara Kajang sehingga tahun 2028, maka kedudukan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri satu penggal penuh tidak dapat dihalang oleh banduan bosku dan kartel politiknya di dalam UMNO. Ketiga, senjata terakhir banduan bosku untuk menggulingkan kerajaan Anwar adalah menunggang nama istana untuk menjadi tahanan rumah. Banduan bosku mengeluarkan trump card dan senjata barunya hari ini, membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk beliau dibebaskan dari penjara Kajang kerana dia ada memegang satu surat yang menyatakan banduan bosku bukan sahaja dapat diskaun 50%, tetapi banduan bosku layak untuk mendapat keistimewaan menjadi tahanan rumah di rumahnya sendiri bagi menghabiskan hukuman penjara 6 tahun yang telah diputuskan baru-baru ini. Adakah senjata ini cukup kuat untuk membantu banduan bosku bebas dari penjara Kajang? Apakah tujuannya banduan bosku memohon kepada mahkamah untuk menjadi tahanan rumah? Berdasarkan maklumat sulit yang saya terima dalam negara ini, langkah politik banduan bosku dalam mahkamah ini adalah untuk menggulingkan Anwar Ibrahim selepas Hari Raya di Putrajaya. Saya ulang. Taktik dan strategi baru banduan bosku memohon untuk menjadi tahanan rumah adalah kerana banduan bosku mahu balas dendam seperti mana Anwar Ibrahim menggulingkan dan menumbangkan secara demokrasi kerajaan bosku pada PRU 14 lalu, maka bosku sedang menyusun atur gerakan politik baru dari penjara Kajang, memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menjadi tahanan rumah bagi memudahkan kerja beliau menggulingkan kerajaan Anwar secara tidak demokratik melalui pintu belakang Putrajaya dan istana. So, adakah senjata terakhir banduan bosku ini akan berjaya atau akan gagal lagi? Jika banduan bosku berjaya keluar dari penjara Kajang, secara prospek, banduan bosku akan terus memberi tekanan politik untuk menggulingkan kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, di Putrajaya. Tetapi jika banduan bosku gagal seperti biasa,
maka banduan bosku sampai mati akan berada dalam penjara Kajang dan Anwar Ibrahim akan menang PRU 16. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Saya sebagai Kingmaker baru politik Malaysia kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk lebih lama menjadi Perdana Menteri yang sah di Putrajaya dan Istana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and game over.